Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua sekali lah penonton-penonton kita. Kalau yang belum share, kita share ramai-ramai. Pastikan segmen ini akan terus dapat sampai ke rakan-rakan kita yang lain. Baik, fundamental adalah satu method yang saya rasa bagi saya lah, bagi Pak Su dia sangat-sangat penting untuk kita mengetahui pergerakan mata wang, sebab kita niagakan mata wang asing. So kalau kita tak tahu data berkala, masalah juga. At least kurang-kurangnya hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Yun CTC untuk mendengar pendapat beliau, penjelasan beliau tentang pergerakan mata wang asing semasa dari sudut fundamental. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seperti biasa CTC, keluarga CTC ingin mengingatkan kepada semua di luar sana, COVID masih lagi walaupun ianya banyak di Sabah lah, banyak di Sabah, ada sedikit di semenanjung Malaysia di utara, tapi langkah yang terbaik adalah berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau kita nak keluar, pastikan kita jaga SOP kita betul-betul lah. Baik, untuk yang ingin melihat segmen-segmen yang lepas-lepas, jangan malu-malu, jangan segan-segan, jom kita singgah dekat channel YouTube kami CTC FM. So kat situ Boboy dah siapkan playlist yang sangat-sangat tersusun lah, untuk setiap segmen. Jadi anda boleh pilih daripada segmen 1 sampai ke 146 hari ni pun akan berada di sana. So anda boleh dapat mengikutinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya ke ruangan komen dahulu. Saya nak tengok siapa yang dah pun bersama dengan kita. Nyoman Sugiana. Okey, bagaimana analisa pergerakan harga menjelang FOMC meeting, cikgu? Baik, ini yang kita nak bincangkan oleh cikgu. Okey. Baik, kemudian Hafiz Amran, cikgu nanti analisa gold dalam malam ini pergi macam mana? Tengok pada teknikal nampak nak naik tinggi. Baik, terima kasih Hafiz Amran, jangan lupa share. Dia pun dah berkongsi. Jagura Effect Empire D pun ada bersama dengan kita. Cik Nawan pun ada. Cik Nawan, Muhammad Faris, macam gold nak meroket je. Nanti kita tanya dengan Cikgu Yun sendiri. Kemudian krik. Apa yang krik ni? Okey, Muhammad Arif Mohkiar, gold di buy terjun di sell terbang. Gold di buy terjun di sell terbang. Okey, pantun ni, pantun. Pak Su, review GJ please, insyaAllah kalau ada kesempatan. Kemudian Muhammad Aiman, Cikgu Yun Siti dan DJ Pak Su sihat? Alhamdulillah. Cikgu sihat, cikgu? Mereka bertanyakan, romantik sangat suara tu. Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Golden Rose Salina, Assalamualaikum Bang Yun dan juga DJ. Waalaikumsalam. Zul Alif, Assalamualaikum cikgu dan DJ Pak Su. Boleh cikgu analisis esok AUD? Nak full margin ni. Asal full margin ni salah seorang daripada yang sentiasa akan bersama dengan CTC. Thank you, terima kasih. Saya besok nak buat akikah ke, saya nak cek daging kambing ke, saya akan cari dia. Kambing akikah Hasmin's Agro Farm. Ke pasar lama membeli serai, singgah sebentar di rumah. Apa ni? Di rumah sebentar. Jika Cikgu Yun dan DJ Pak Su bijaksana, FOMC malam ni gold nak ke mana? Kau siap pantun. Kau ingat Cikgu Lan ke? Cikgu Lan boleh lah balas pantun kau. Okey, Encik E, Assalamualaikum Cikgu Yun dan juga Pak Su. Takashi Kaneshiro, Assalamualaikum, salam daripada Brunei Darussalam. Cikgu, salam daripada Brunei. Kita ni sekali je Tori dapat pergi Brunei kan. Seniati Mada, Assalamualaikum Cikgu dan juga Cikgu Yun. Assalamualaikum Cikgu dan Cikgu Yun. Ada berapa cikgu dah ni? Okey, baik. Terima kasih. Jangan lupa kongsi kepada rakan-rakan anda di luar sana. Kita bagi tahu trader-trader, pedagang-pedagang mata wang asing, beritahu mereka bahawa betapa pentingnya fundamental ni. Kita kena jenguk-jenguk, toleh-toleh untuk kita berdagang. Kalau untuk yang macam hari ni, sememangnya giliran Cikgu Yun lah, tak ada masalah. Dan kita takut ada yang terlepas pandang ataupun terlupa tentang fundamental. So inilah masa dia. Baik, saya dah bersedia, Boboy pun dah bersedia.
Okey boy Baik, dan cikgu pun dah bersedia. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Lawa baju. Ditaja bajubuy.com. Sama lah. sama. Cuma corak je yang lain-lain. Terima kasih atas sajaan baju. Alhamdulillah. Baik, hari ini banyak memperkatakan soal gol. Saya pun memang nak tanya gol lah, nak tengok Pak Haji punya gol macam mana. Aduh ya. Kita punya bacaan tu hari kan. So, tapi tak apalah. Okey, cikgu, bulan ini bulan 9, FOMC, dia punya impak dia tu, adakah besar ataupun sekadar kita ambil ada impak sikit, atau macam mana FOMC? Ada juga yang tak faham kenapa nak kena tunggu FOMC kan, kenapa bila FOMC je semua standby kan. Cuba sikit lah sebelum kita bermula lah. Federal Reserve Open Market Committee, dia satu daripada high impact yang sangat berisiko sebenarnya dan sangat penting sebab daripada perjalanan mesyuarat Persekutuan Reserve ataupun Reserve Persekutuan mereka ini, mereka akan membincangkan hala 7 dasar keuangan ataupun monetary policy. Jadi cukup penting, dan apabila dasar ini disentuh, dia akan menjadi cermin kepada bank-bank pusat di seluruh dunia, ya, untuk implementkan ataupun untuk melihat kesan dan risikonya. Dan kenapa dia akan menjadi satu perkara yang cukup kita highlight, sebab dia akan memvolatility kan. Memvolatility kan. Ini dia merisikokan ya, dengan kadar yang sangat tinggi untuk sama ada kerugian ataupun keuntungan dalam sesuatu posisi seandainya ianya berlaku. Commonly ini dipanggil sebagai pergerakan semasa dalam hujah pembentangan, iaitu spekulasi akan menguasai pergerakan pasaran ini. Ini sebab dikatakan risiko yang terlalu tinggi. Dia bukan seperti NFP ya. NFP satu dasar, maafkan saya, NFP ni satu bentuk result yang dah jelas, clean and clear picture, dia keluar result, so market akan nampak apa pilihan. Tetapi FOMC ni dia memerlukan digesting. Digesting ni maksudnya memerlukan satu rumusan dan penghayatan untuk langkah seterusnya. Dan counter yang sangat-sangat sensitif terhadap FOMC adalah counter saham. Ya, stock index sangat sensitif. Selain daripada American dollar itu sendiri, euro, dan juga counter emas atau besi kuning. So 4 ini antara yang paling kuat kesannya, selain daripada currency yang lain lah. Banyak lagi yang lain, ada 6 atau 7 lagi. Tapi fokus utamanya jika di peringkat currency adalah euro dan juga US dollar. Kemudian di peringkat metal dia adalah besi kuning ataupun emas. Dan induk pergerakan utama yang perlu difokus untuk tuan-tuan faham ataupun saudara-saudari faham di luar sana adalah lihat di mana harga saham anda, stock market anda. Dan dalam stock market ini, macam selalu suka saya ingatkan, masing-masing akan banyak pilihan. Ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada Euro 50% Euro 50 index, ada FTE untuk counter London, ada Nikkei 200, ada AUXI ataupun AUX 200 counter, dan macam-macam lagi lah, ada 5 atau 6. Tetapi pegang satu yang akan menjadi satu tumpuan selain daripada USD index itu sendiri, iaitu Nasdaq. Ya, Nasdaq index cukup penting sebab Nasdaq index ni dia akan menggerakkan semua counter. So dalam FOMC malam ni nanti saya tunjuk macam mana cara nak baca Nasdaq index ni dan di mana besi kuning anda. Baik. InsyaAllah. Terima kasih. Sedikit penjelasan kenapa FOMC sangat-sangat dinanti-nantikan. Sememangnya ia ada impact lah kat situ, ya. Baik, tanpa buang masa cikgu, sebab kadang-kadang masa ni selalunya tak sempat nak tunjuk ialah chart lama-lama kan. So kita ambil data berkala terus. Jadi kita mulakan, saya serahkan kecopang buat cikgu untuk kita mulakan segmen Bicara Fundamental episod yang ke-146. Silakan cikgu.
Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassallallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Silsilat FM di luar sana, pelayar-pelayar gadget TV Silsilat FM, tidak kira dalam apa jua bentuk metod yang dikategorikan pelayar-pelayar bersesuaian melalui smartphone, melalui tablet, melalui PC. Ada yang sekarang ni semakin hebat melalui projektor mobile kan? Dan sekarang telefon pun dah boleh pancarkan projektor. Jadi pilihan anda untuk kesesuaian menyaksikan tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, ya tidak kira apa juga composition trade method yang anda guna pakai. Selalu saya ingatkan diri saya dan semua di luar sana, anda kata ia ada faedah dan manfaat, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Melihat pada suatu tagline yang kalau kita biasa amalkan dan kita terjemahkan untuk sampaikan, mereka yang mengaji atau mereka yang belajar, ia adalah suatu rukun untuk sentiasa membawa diri kita ini sentiasa dalam landasan ilmiah. Jadi bukan semua orang ada tagline masing-masing. Sebab tagline ini dia boleh membentuk peribadi tuan-tuan. Betul. Jadi saya bukan suruh jadi macam saya ada tagline, tetapi untuk ukur baju di badan sendiri, asas pertamanya kamu di mana. Sama ada kamu belajar, kamu mengajar, kamu diajar, dan ujungnya kamu kurang ajar. Jadi yang mana satu? Pilih-pilihlah. Yang last tu yang paling takut tu. Wow. Baik tuan-tuan, terima kasih. Dengan izin Allah SWT, suka dan duka, senyuman, sinis ataupun gelak tawa, sama ada secara wah ha 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 ataupun kita sekali lagi ke udara dalam segmen bicara fundamental malam-malam kegilaan ceritawan-ceritawan Ladies Night kita, Waimah yang dah pun single mom ataupun ibu tunggal, bagaimana sekali-sekali pun wanita tetap wanita. Kita raikan bersama dalam bicara fundamental malam ini 16 September 2020, pertengahan bulan September yang sebagaimana yang saya katakan, September adalah bulan yang amat volatile. Pernah saya jelaskan sebelum ini, dan sangat-sangat risiko dari segi trading kita. Dan yang paling penting pada malam ini ataupun di awal pagi nanti, semua maklum kita ada Federal Reserve Open Market Committee. Jadi kepada yang baru menyaksikan ataupun newbies ataupun mereka yang baru, FOMC singkatannya, suatu bentuk jadual dalam kalender ekonomi yang kedua paling berisiko tinggi selepas non-farm payroll. Dan data ini sebenarnya bukan suatu perkara yang mudah untuk tuan-tuan digest. Dia ibaratnya sesiapa yang duduk dalam kelas, cikgu mengajar kat depan, kita depan kita dengar. Okey, cikgu akan ada buku nota, kita faham dia ada buku teks atau buku rujukan tajuk. Sebab untuk sempurna sesuatu ilmu itu, selain daripada kitab yang dirujuk, dia mesti ada tuan guru. Kita tak boleh belajar hanya pada buku saja, tak boleh. Kita juga tak boleh belajar terus hanya pada orang saja pun tak boleh. Dia tak sempurna. Sempurna dia adalah jika ada tuan guru, apa aliran yang dibawa, so kitab apa yang dia buka. Dan sekarang kitab itu adalah makroekonomi. Tuan gurunya Pak Sulah, saya cuma menyampai. Jadi sempurna kan. So sebagai seorang anak murid yang dalam kelas mendengar pengajian apa itu FMC, apa yang diterjemahkan oleh seorang guru itu, kita kena faham. Dia cakap apa? Ini namanya apa? Ini nama dia defisit. Apa itu defisit? Sengkang, tambah, tolak, bagi, tangent, cosinus dan segala bagai. Oh, defisit ni lebih pakai duit. Oh, dah banyak sangat dah. Oh, kita tak cukup duit rupanya. So macam tu lah FOMC. Jeremy Powell, dia akan menyampaikan satu statement tentang situasi pengurusan beliau dan pasukannya dalam Federal Reserve, kan, untuk melihat di mana kekuatan dolar Amerika atau keupayaan. So kita digest apa yang dia cakap. Dan dalam ilmu begini ada banyak perkara. Paling penting adalah inflasi. Dia sentuh tak pasal inflasi, kena faham. Kedua, dia sentuh tak tentang central bank rates ataupun rates bahasa Melayu panggil apa ya? Rate bahasa Melayu panggil apa boy? Rate Bahasa Melayu panggil apa?
kadar kadar bunga kadar faedah kadar faedah baik kadar faedah bank pusat. Ini guna bahasa Melayu sikit lah. Ya, kena. Kadar faedah bank pusat iaitu satu kadar untung dan rugi yang akan ditetapkan oleh bank-bank pusat ataupun malam ini adalah bank di Amerika, Federal Reserve, bagaimana mereka memberi keuntungan kepada pelaburan ataupun penjanaan ekonomi. Tu dua tu kena jaga. Ketiga, dia akan bincangkan tentang isu apa? Tentang isu adakah pengangguran, unemployment ataupun kerja-kerja baru yang tercatat setelah masuk ni suku tahun yang ketiga. Ada pertambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Kemudian dalam situasi pandemik sekarang yang banyak isu global dunia terjejas ataupun terkesan, bagaimana cara dia nak comeback? Adakah kadar keuntungan pelaburan di Amerika kekal dengan kadar kadar faedah yang sekian harga? Contoh seperti ini kan? Contoh kalau kita letak kat bawah ni yang kita nak nampak ni, USD 0.25% ini kekal atau akan direndahkan lagi atau ditambahkan lagi. So ini semua akan menggerakkan majoriti keseluruhan dolar Amerika. Dan untuk dapatkan pengetahuan macam tu, ibarat saya katakan tadi, guru bercakap, dia menyampai, dia ada buku, okay, tajuk apa hari ni? Defisit. Contoh cerita pasal defisit. So anak murid di hadapan, dia kena dengar, dia kena tengok dan dia kena cuba memahami mengikut kemampuan dia sebelum dia cuba untuk implementkan apa yang disampaikan untuk dia faham. Jadi dalam kumpulan itu, dia dalam kategori FOMC Fresh Conference. Ini kan sama-sama. Kalau siapa-siapa yang berada di dalam kelas atau dewan kuliah pengajian, lecturer bercakap, kita kena tahu apa yang dia cakap. Contoh kita buat note ikut kefahaman kita. Samalah macam dalam FOMC. Tinggal lagi tuan-tuan kena menguasai tajuk-tajuk seperti apa tu inflasi, jika dia meningkat apa kesan. Yang itu nak kena ada. Macam kita main muzik kan, boleh petik, memang boleh petik, tapi macam mana skill kamu, macam mana coding kamu, itu kreativiti masing-masing. Itulah maksud dia. Itu by heart masing-masing. Yes. Jadi istilah by heart sama juga bila kita belajar. Cuma asas kena ada. Saya kata asas mesti ada. Fahamkan apa tu inflasi, apa maksud inflasi? Permintaan lebih daripada pengeluaran. Kalau pengeluaran lebih pada permintaan jadi apa? Ayatnya sama tak? Permintaan lebih dari pengeluaran, pengeluaran lebih pada permintaan. Inflasi juga. Dia tak boleh berlaku macam tu. Dia mesti seimbang. Apa kesan? So apa cara dia sampaikan? Jadi banyak benda yang akan disentuh. Dan dalam pada masa yang sama, kena lihat apakah faedah yang ditawarkan oleh Federal Reserve jika investor-investor atau dolar itu untuk sustain dengan kedudukan economic projection yang diorang akan publish pada jam 2 pagi tu. Kena faham. Itu kena tahu. Okey. Kenapa saya berkata begini? Sebab FOMC ini, nak atau tidak, suka atau tak nak, dia penuh dengan spekulasi. Sangat terkesan kan? Iaitu satu unjuran secara fokus, sama ada dia ke belakang atau dia ke depan. Ingat, 3 yang membentuk pasaran dunia. Pertama, kita ada fundamental, kedua ada technical, dan ketiga ada spekulasi. 3 elemen ni dia tak boleh lari untuk membentuk pasaran. Wajib ada. Tu mesti ada. Tak ada yang itu tak sempurna. Ekonomi dunia ni tak sempurna. Spekulasi ni boleh kata, orang kata kabar angin yang sebagai market maker, sebagai scammer, apa semua, itu dalam bentuk spekulasi. Yang clean and clear adalah technical dan fundamental. Itu jelas, you tak boleh ubah. Itu namanya fakta, evidence. Tapi spekulasi, dia boleh merosakkan segala bentuk perkara dengan hanya membeli kepercayaan. I'm buying your trusty, but by the end of the day it's all bullshit. Betul? Tak mustahil tuan-tuan. Jadi kita pecahkan dulu maksud-maksud ini, nanti kita kupas di mana pilihan saya. Dan untuk FOMC, saya memilih satu kaunter saja yang sangat menarik perhatian dan selalunya dia akan memberi rangsangan yang cukup kuat, iaitu kaunter besi kuning, masa emas. Saya dah kerap trade emas. Walaupun saya tak mampu nak beli emas macam kawan-kawan lain, tunjuk-tunjuk gelang besar-besar, saya tak mampu beli. Saya cuma beli digit aja dalam MT4. Toing. Jadilah. Nanti ada rezeki
bukankan emas, kilang emas tu aku beli. Kalau ada rezeki, kalau tak ada tak apalah, tengok aje. Kita doakan kawan-kawan berjaya, kawan-kawan doakan kita juga berjaya. Amin. Itu pun satu kebaikan. Okey, untuk bermula 13, 14 dan 15 kita lihat tidak ada kedudukan yang meletakkan sebagai tekanan impak. Tetapi kita bermula malam ini pada jam 8.30 menyaksikan sedikit ketewasan di persaingan pertama untuk minggu ketiga ini terhadap dolar Amerika, dan 1.0 untuk core retail sales mereka menyusut kepada 0.3%. Ini cukup untuk menjatuhkan dolar dan menerbangkan emas. Saya cerita emas di malam ni, dia akan menambah demand kepada membeli emas kan? Dengan kadar yang perlahan atau sedikit. Okey, so pembacaan dalam result yang sebegini dia telah memudahkan cara untuk kita mengumpul data-data tentang sesuatu counter supaya kita bawa kepada pilihan kita pada akan datang. Senang membuat pilihan tick by tick. Tick by tick tu maksudnya kita tick satu. Oh, this one is a winning data, this one is a losing data, this one is a stagnancy data. So which ones are you going to choose? You nak ambil yang 1, 2 atau 3, and then by the end of the day, okay, this is my decision, I would like to buy. Okay, you want to buy, you buy. Fully confident lah, maksud saya fully confident. Kalau tak confident, is okay. Bermakna kita ada kekurangan dalam diri untuk why I'm not so confident, kenapa saya tak boleh terlalu yakin. Oh, bermakna saya kekurangan di sini, iaitu apa? You kekurangan the lack of mungkin information, mungkin skill, human instinct lain tau. Human instinct ni ada setengah mengatakan nasib, ada setengah mengatakan it's a gift, satu kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala sebab dia dapat merasai sesuatu mungkin orang lain tak dapat. Ya, betul. Insting itu tak mustahil ada. Itu advantage masing-masing. So apa kita rasa ada kekurangan di situ, so how we going to repairing, kita nak perbaiki atau kita nak betulkan. Oh, saya perlukan rujukan lain. Apa dia? So kesan diri sendiri untuk kita lihat. Tapi yang pertama, tick by tick kena buat dulu. Okay, tick by tick tu kena jaga. And then kita ada ni dia, the most volatile economic data yang akan berlaku untuk bulan ini. Dan yang kedua nanti saya meletakkan pada 25 September. Nampak kosong kan? Nampak kosong kan? Kenapa 25 September? Sebab 25 September adalah special meeting Euro ataupun ECB terhadap Brexit. Siapa trade pound sterling, anda dalam proses untuk pergerakan yang jauh dan hebat. 25 September kena ingat, standby, kena tanda. Okey, kat sini tak ada. Kalau kita buka dekat sedikit kita punya medium impact, adakah dia memberi penjelasan? Tiada. Sebab special meeting ini baru saja di-announce baru-baru ini bila Boris Johnson cuba untuk merubah syarat-syarat baru agar Kesatuan Eropah boleh untuk menerima pakai syarat yang mereka kenakan. Akibatnya ECB menolak sepenuhnya dan menjadikan pound sterling drifting lower, sehinggalah pada 2 hari yang lepas ataupun beberapa hari ini mereka memperbetulkan situasi untuk berlalu pada landasan sepatutnya. Tiada sebarang bentuk tambahan masa, tak ada special request seperti mana yang dia minta. Tetapi UK masih lagi berharapan mereka akan keluar daripada EU tanpa sebarang masalah, dan ECB meletakkan syarat bahawa tidak akan ada sebarang bentuk keistimewaan terhadap UK bila mana sampai mereka keluar daripada Kesatuan Eropah. So ini sebenarnya merugikan UK dan UK sebenarnya boleh jatuh. Dan kita tampak mereka yang trade GBP lately sama ada minggu ni atau minggu lepas, pergerakannya adalah pergerakan yang sangat luar biasa ya. Okey, tak apa, kita kembali dulu kepada kalender kita, selesaikan. Kalau ikutkan banyak dari segi medium, saya tak nak sentuh, kita pun maklum. Kita pergi kepada high impact sebelum kita tengok pilihan FOMC. Right, economic projection. Ini adalah perkara yang akan dibidas pula makan saya, yang akan dihujahkan oleh Jeremy Powell pada 2.30, termasuk dalam FOMC statement. FOMC statement ni dia boleh publish dalam bentuk report
So tuan-tuan mungkin boleh pergi kepada Wall Street Journal, mungkin boleh tengok dekat Market Watch, mungkin boleh tengok dekat Washington Post, mungkin boleh tengok pada CNBC dan segala bentuk network yang membahasakan ekonomi. Saya minat untuk melihat CNBC Economic News live jam 2 pagi tu. Memang dia straight dekat Wall Street, memang dia buka habis-habisan punya. Start dia ketuk dia punya apa ting-ting tukul kan, ting 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 ting. Mereka cukup bangga sebab itu memberi kita sedikit peluang ataupun satu gambaran, begini rupanya di Wall Street itu ada satu kebanggaan bila dia buka kaunter. Today is trading days, macam-macam kaunter ada. Boeing, Apple, sekarang ni Tesla, yang paling popular sekarang adalah Tesla. Kalau nak cerita pasal Google, maafkan saya, pasal Microsoft, dia baru saja kalah kan? Semalam dia kalah dengan Oracle. Oracle sekarang adalah pemilik pada TikTok, bukan lagi company lain dekat Amerika. Oracle berjaya memiliki TikTok, so saham juga melompat-lompat. So ini akan beri rangsangan. Alright, so jika kedua data ini, economic projection dan statement ini, saudara-saudari semua di luar sana boleh melihat report itu secara berbentuk wording ataupun writing ataupun publishing secara printed, boleh baca kan, boleh nampak. Mereka akan publish kan, so mana-mana bentuk website yang tentang ekonomi dia akan buat. Tetapi yang tak ada adalah ini, press conference ni. This one you kena pergi dekat live conference dia lah. Salah je live lah. FOMC live. Okay, boleh pergi kat sini, tak ada masalah. Ni ada Federal Life Government. Pergi dekat FOMC ni, Board of Governors ni. Okay, so nampak dia dah standby awal-awal. Watch live, ketek. Ni dia punya persiapan lah untuk dia sampai jam 2 pagi. 2.30 pagi kita adalah 2.30 petang di Amerika Syarikat. Di mana? Di Washington. So ini nak tengok dia buat apa, tutup. Ini nampak tarikh 16. So apa tu, ini antara perkara yang akan dibincangkan. Dia akan bincang monetary policy, supervision, regulation, payment system, economic research, data, consumer. Ni semua akan dibincangkan secara bentuk report. Dan yang paling penting, bila kita dah tengok secara live begini, kena fahamkan tuan-tuan, saya tak kata wajib faham bahasa Inggeris. Kalau dia boleh cakap Jawa, saya suruh dia cakap Jawa. Kalau dia boleh cakap Melayu, dia cakap Melayu, supaya kita senang. Macam baru tadi kan kita tahu PM pun dah buat speech, kan senang kita faham. Oh, jendela. Apa tu jendela? Satu projek RMK ke-12 yang akan menaik taraf jalur digital di Sabah dan Sarawak. Tu hebat tu dia punya projek tu. Jendela. Jadi kita tahu jendela. Jadi kalau macam ni apa dia cakap jadi kita merangkak. Saya tak nafikan kita merangkak, bukan semua orang menguasai. Jadi macam mana pun ini adalah cara terpaksa, kita terpaksa. Sedikit sebanyak memang kena menguasai atau kefahaman tu kena ada. Ambil lah kamus kalau tak faham. Kalau tak boleh ikut pun tak apa, jangan diikut. Saya tak kata mesti ikut press conference, tetapi press conference ini akan memvolatilitikan, iaitu merisiko tinggikan semua market pada jam 2.30 pagi tu, sehinggalah dia berhenti. Saya tak pasti berapa lama. Commonly Jeremy Powell akan habis di antara 3.30 3.45 atau selewatnya pukul 4 pagi. Dia dalam antara 1 jam ataupun 1 jam 1 jam suku atau 1 jam setengah. Itu paling lama lah dia akan ke udara secara live. Dan setiap soalan yang ditanya tu adalah soalan yang berbeza daripada perwakilan media ekonomi, hedge fund managers, company besar, untuk Federal Reserve respon balik dengan kehendak pasaran dunia. Itu kena faham kat situ, ya. Okey, saya kecilkan lagi skop. Selesai bab yang tu. Dan kita ada New Zealand dollars insya-Allah pada 17 September, hari yang sama, tapi masih lagi selepas subuh lah, ni nak masuk syuruk pagi. GDP, Gross Domestic Product, kalau kita panggil KDNK, K
keluaran dalam negara kasar, KDNK, kan? KDNK, ekonomi KDNK Malaysia pada tahun ini menguncup dari negatif 3.8 kepada negatif 5.5. Tapi ini bermakna kita mengalami penguncupan pengeluaran dalam negara untuk dieksport keluar. So hasil kita sebenarnya tak berapa cantik lah kerana pandemik, kan? So ini boleh menjatuhkan ringgit. Sebenarnya secara hakikatnya boleh mendapatkan ringgit. Tak ada, memang kita tak boleh elak. So kita terpaksa pump, tak ada sumber lain, reserve kita ke, sukuk kita ke, bond kita cairkan untuk kita dapat balik duit, kita berbelanja sementara. Dan tahun hadapan kita akan lihat macam mana kedudukan ke dalam negara. So apa yang ditekankan dalam GDP ni, kalau ini negatif 12.5%, ini 1.6%, satu kejatuhan yang sangat jauh. Ini bukan bagus, sebab negatif 1.6 tiba-tiba negatif 12, bermakna dia semakin widen ni maknanya semakin lebar. Dia semakin lebar, dia maknanya semakin jauh menguncup. So apa yang NZD kena buat? Dia kena beat negatif ni. Mungkin jadi 10, dia jadi 8. Walaupun dia masih negatif tapi kecil jumlahnya, insya-Allah dia merencatkan kejatuhan. Dia yang terbaik dia kena positif 0.1, enough untuk terbangkan NZD. Sangat tinggi. NU, apa lagi, NZD, AUD dan sebagainya lah. AUD, NZD, maaf saya terbalik. Dan segala yang berkaitan dengan NZD, itu memang meroketkan dia. Tak ada kesian. Tapi jika masih figure yang negatif, boleh meroketkan dengan syarat dia menguncup. Walaupun negatif 8, negatif 5, dia masih lagi menguncup. Positif the best, itu caranya nak fahamkan macam mana dia nak akan bergerak. Dan kita tengok pula kepada sesi seterusnya pada ni waktu-waktu yang sebenarnya sangat cantik untuk kita trade. Kecuali saya lah, kadang-kadang saya ni silap sendiri juga. The best trading di waktu pagi adalah bermula jam 9 pagi. Jangan amal jam 7, jangan amal jam 6. Ini saya bagi nasihat. Saya tak kata itu bukan pilihan yang tak semestinya tuan-tuan ikut. Saudara-saudari boleh pilih kalau nak bermula jam 6 atau 7. Sebab saya buat kajian, the ending of Wall Street bermula jam 5 pagi hingga ke 6 pagi, order yang dia dapat untuk dia buka kepada Sydney, kepada Nikkei dan kepada Melbourne dan juga kepada Hang Seng dan sebagainya, Singapore Stock Exchange, even ke LSI sekalipun, mungkin, tapi commonly berlaku order tu adalah baki daripada pergerakan di hujung waktu Wall Street. So apabila dia nak refresh kepada muka baru, maksudnya muka baru tu pada saya hari esoknya lah, 7 pagi 8 pagi waktu kita, ibaratnya macam tak habis. Saya dah cuba banyak kali, buatnya tak habis. Dia macam satu pergerakan yang tak habis. Kan broker kita berhenti, kan, boleh faham, dia berhenti sekejap, dia pause, and then pop, dia buka, pop, lompat-lompat. Itu yang kadang ada gap apa semua. So saya advise kalau boleh sebaiknya selepas jam 9. Selepas jam 9 pagi. Kita selesakan di jam 9. Saya dah try, memang agak kurang selesa lah. Kita floating dulu, kadang-kadang kita terpaksa cut loss. Itu semua reason yang memang berlaku. Sebab data tu dia berhenti, dia tak di continuous, tak ada. Dia berhenti baru dia start buka. Biasanya macam tu. Okay, itu common lah. Tak kata semua, tapi kebiasaannya macam tu. Baik trade dekat broker ini atau broker tu lebih kurang sama. So cantiknya 9.30 ini maknanya candle pukul 9 pagi, jam 9 pagi. So 9 pagi itu bolehlah kita melihat kesesuaian apa yang kita nak ambil. Unemployment rates adalah satu data yang sangat penting untuk Aussie dollar, sangat-sangat penting. Begitu juga dengan employment change, sangat penting. Okey, kita buka satu-satu. Sebelum ini peningkatan yang sangat hebat terhadap Aussie dollar, 114,700 pengambilan pekerja yang baik. Kemudian menyusut negatif 40,000. Ya Allah, jauh sangat. Okey, sangat jauh. Sangat jauh. Jika kita pergi sedikit kepada medium impact, tengok ni. Okey, medium impact. Hari
Hari Selasa. Menteri Polisi, lesen lagan. Okey. Okey, kalau kita tengok dari kategori medium yang ada sekarang ini, data yang menyokong Aussie dollar belum ada yang menonjol. Kebanyakannya tak ada menonjol, hanya pada USD dan GBP. Tinggallah dia keluar pada hari ini. Tapi jika kita kecilkan lagi kepada data, saya buang dulu, saya kecilkan lagi kepada data lagi kecil ni, maksud saya data yang light, yang ringan, tetapi dia membantu portfolio commodities Aussie dollar. Tengok betul-betul tuan-tuan, perhatikan betul-betul. Aussie dollar adalah sekutu China yang paling sombong dan paling bongkak, senang cakap, dan yang paling manja, dan yang sangat disayangi, dibelai-belai oleh China. Negara China, sebab dia adalah perdagangan iron ore yang paling pesat, dan semua mega projek Aussie datang daripada China, bukan daripada New Zealand, pada Malaysia, bukan. Ibaratnya kalau China, negara China tu collapse, Aussie pun ikut collapse. Kalau China membangun, Aussie akan ikut membangun, sebab projeknya sama, pengaruhnya sama, 90% sama. Tu kelebihan dia. So tengok, hari Selasa, maknanya semalam, kemarin, ini data yang menyokong Aussie dollar. Tengok, industri production negara China meningkat dari 5.1 ke 5.6. Bermakna apa? Bermakna ekonomi China sedang membangun, kan? Sedang meningkat. So Aussie akan dapat beat. Tengok nanti kita tengok situasi jap, kita tengok kejap. Senang buka terus Kita tengok AUD punya chart. Mana AUD? Semua tak ada AUD. Ya Allah, semua Euro USD. Masya Allah, seram deh. Tak ada counter lain ke? AUD USD, mana counter dia? AUD CAD, mana AUD USD? Tak ada ke? AUD NZD, AUD CAD, AUD USD tak ada ke? Saya pun tak faham lah, dia tak ada pula dalam ni. Tak apalah, kita ambil satu lah, letak. Ok, AUD CAD cukup lah bagi panjangkan. Ini sebagai rujukan, sebagai tengok. Ok, kita pecahkan dulu, perhatikan betul-betul. Kadang orang tak ambil tahu perkara ni, tapi kena ambil tahu. Ini hari Rabu. Ini hari Selasa. Ini hari Isnin. Dia terus meningkat AUD ni. Dia naik walaupun tak ada data AUD pada 3 hari yang lepas, kecuali besok. Perhatikan betul-betul. Patah balik pada kita, tengok data China. Positifnya cantik, retail sale-nya meningkat, unemployment dia maintain, kan? Hari apa? Hari Selasa. Ini cukup untuk support AUD daripada kejatuhan yang agak keras. Dia maintain dan dia relate untuk ascending. Pergi balik kepada data hari Selasa. Ni hari Isnin, ni hari Selasa. Tengok waktunya jam berapa tuan-tuan? 10 pagi. Perhatikan perhatikan betul-betul. 10 pagi 15 hari bulan 9. Data AUD publish 9.5, kan? Ini adalah projection. Tengok datanya negatif. Negatif maksudnya betul. Patutnya dia dah jatuh dah. Memang jatuh. Tapi bila pukul 10, tengok semua cun-cun tip top, good condition. Marvelous. Pukul 10 keluar balik. Hari Selasa. Ini Selasa pukul 10. Ini pukul 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia terus naik. Mana pergi kesan negatif yang ini? Yang pukul 9.30 ni sepatutnya dia jatuh. Tengok 9.30 dia jadi apa? Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Jatuh kecil aja, ketepek. Pukul 10 dah henjut balik.
apa kejadah rupanya tuan-tuan. Sebab siapa yang mempengaruhi Aussie dollar sekarang? Salah. Siapa yang mempengaruhi American dollar? Salah. Aussie dollar lah. Aussie lah. Siapa yang mempengaruhi dia? China ke dia diri dia sendiri? China tu. Pak Su pun dah pada cakap China. Kongsi-kongsi tu. Okey, selesai about Aussie dollar. Dahsyat China. Boleh faham ya tuan-tuan ya? Jadi sesiapa yang memilih kaunter AUD ni, dia ada 3 bentuk data ekonomi yang membantu pergerakan Aussie. Pertama, data Australian dollars tu sendiri. Kedua, data CNY. Ketiga, data USD. So advantage orang yang trade counter commodities, dia ada 3 data yang sokong pergerakan chart ni. Cantik tak? Jadi tidak hanya tertumpu pada satu data je. Contoh, kenapa saya kata begitu? Nak cerita pasal euro kan, cerita euro je, ketok jalan, ketok kat situ. Selagi tak ada impact besar, tak gerak besar, gitu je. Tapi Aussie untung, China support dia, AUD tu sendiri support, USD juga support. Kan advantage kan. Betul. Buang masa tak belajar macam ni? Tak buang masa. You dapat supporting economic data dari satu. Oh, ini pun bantu. Yes, this one is support. Yes, this one is going to move the Aussie. Yes, betul. take it all. Ambil semua. Kan mudah kan? Okay, kita kembali semula kepada high impact semula. Kita kecilkan yang ini. Sudah boleh nampak siapa tanya pasal AUD tadi, macam mana cara nak baca, macam mana cara nak pegang. Alright, so bila kembali pada 9.30 esok, insyaAllah kita nampak ni data yang sangat penting. So unemployment rate dia perlu menyusut dari 7.7 pada 7.5. Sebab sekarang yang menyokong Aussie dollar adalah data China. Data dia sendiri belum tentu bagus. Jadi untuk dia reverse balik jatuh, ada potensi tak? Ada. Jika dia gagal beat 7.7, jika dia kata 7.8, koyak, Aussie akan jatuh, AUD USD akan jatuh, kuat jatuh, tak ada kesian. Sama juga dengan employment change. Jika dia makin besar, dia widen macam tadi, mungkin negatif 50, negatif 45, 47, negatif 80 contoh. Ini 114 ni besar, tiba-tiba dia henjut negatif 40, lagilah besar dia jatuh. At least jatuhlah tinggal 20-30, tapi terus negatif. Sekarang dia jatuh lagi negatif, maka AUD USD is going to sell kuat-kuat. Jangan pandang belakang, tekan sampai penat, tak cukup depo, sampai tak ada duit. Okay. Right, dan seterusnya kita kepada JPY. Okay, JPY ni ni satu currency yang sebenarnya hebat. JPY ni adalah currency yang antara yang terkaya di dunia, ya. Kalau saya kategorikan this is the most bukanlah kata powerful currency, tapi the richest. Jepun ni adalah antara negara yang terkaya di dunia. Kaya sebenarnya, sangat kaya. Lah sama cakap. Jepun lah memang kaya lah. Kita pun tahu lah, tak nak cerita pasal Jepun lah. Dia memang kaya. Kenapa kaya sangat dia? Dah banyak kali kita cerita kenapa Jepun boleh kaya. Betul. Okay? Tak nak cerita lah. Okay? Tapi dia kaya. Saya tak kata American dollar, saya kata Jepun. Dia kena landa apa pun tetap dia kaya. Tetap kaya. Dan dia boleh comeback dengan sekelip mata je. Adalah cara macam mana dia pegang kekayaan dunia tu, ada sebab. And then kita ada MPC yang ni penting, siapa trade pound sterling selain pada tolong jaga 25 hari bulan hari Jumaat 20. Ini walaupun dia kosong, ini adalah special Euro meeting untuk membincangkan the Brexit deal. Ini satu mesyuarat istimewa yang ada ketepak keluar. So kita tengok apa jadi dengan GBP pada hari Jumaat nanti. Besok Sabtu kan cuti. So kalau dia nak enjut, dia enjut. Kalau dia nak enjat, dia enjat. Kalau dia nak dipijak, dia pijak. Kurang lebih gitulah bahasa kasarnya. Dan dalam kategori pound sterling itu sendiri, pada malam Jumaat esok, yang Jumaat kita tak ada, ini adalah lebih kepada yang inilah official bank rates ni. Kita akan tengok yang bawah sini. Di manakah dia? Adakah dia bertambah atau berkurangan atau menguncup? Jika dia kekal seperti mana yang sekarang ini, bermakna ECB tidak ada sesuatu yang berubah. Maknanya dia kekal dalam central bank. So ini juga nanti akan memperanan terhadap FOMC juga. Kita tengok FOMC untuk economic projection juga, dia akan memberi peranan kepada setiap central bank di seluruh dunia, terutama BOC, Bank of England juga akan berkira-kira adakah mereka akan
melakukan perubahan dasar. Jika FOMC malam ni buat perubahan dasar, saya meletakkan ada perubahan dasar di Amerika Syarikat. Kerana apa? Kerana saya melihat begini, sebab mereka dah berbelanja besar. Semua bank di seluruh dunia belanja besar. Jangan bohonglah, kita berbelanja 295 bilion ringgit untuk cover pandemik. Baru dari bulan berapa? Dari bulan 3 sampai sekarang. Dah banyak tu kita belanja 295 bilion ringgit. Ada banyak tu duit kita, Pak Su. Saya macam tak percaya. Tapi Alhamdulillah, Tapi Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Dapatlah merasa penjana ke apa semua kita dapat rasa. Alhamdulillah. So Amerika pula trilion kita pun tahu. Kita pun Kejap bagi. Jadi pada saya, untuk check and balance, you need to change the monetary policy. You kena tukar dasar tu. You kena buat adjustment. So adjustment ini akan memberi rangsangan kepada pasaran gerakan, terutama emas. That's why saya kata saya fokus emas malam ni. Saya nak buy atau nak sell, nanti saya beritahu macam mana saya buy. Baik. Dan macam mana kita nak baca. Dan saya skip sebab saya ada 15 minit sebelum saya dihalau balik. Saya nak tanya soalan, nak tuju soalan, tapi sebab masa ni tak boleh cakap je. Mana boleh jawab, saya tak boleh maknanya, jawab. Daripada Fitri Hakim, dia bertanyakan tentang sekiranya US melaksanakan QE, short term USD akan menguat seketika, long term akan melemah. Jadi berapa lama kesan ia akan hilang? Kalau dia naik, berapa lama pula? Kalau dia jatuh, berapa lama pula? Dia ada dua sebab. QE ni cara nak patahkan dengan taper. Dia panggil sebagai tapering, iaitu mentirus menguncup. QE ni quantitative easing. Quantitative ease besar, lebar. Maknanya dia bagi dia cetak duit, dia bagi. Maknanya dia longgarkan duit. Bila dia buat QE, bermakna berkemungkinan besar dasar kewangan, interest rate dia akan rendah. Dia rendah. Okay, so bila cara untuk matikan ataupun untuk hentikan adalah dengan taper. Tapering ni bukan semua bank dunia yang buat. Yang buat Amerika, Jepun, 2. Tu memang buat. Kawan baik mah. Bank lain kurang buat taper. QE betul, monetary stimulus betul. Okey, untuk jangka masang biasanya dia akan sebut dua perkara. Pertama, bila masa. Baik. Bila dia rasa dah okey. So they no need to print the money. QE ni print money. Saya cakap potong state duit. Dia tak perlu buat. Maknanya bila masa. Yang kedua, memang dia akan bagi tahu sehingga 2022. Contoh macam ECB, dia sebut until Jun 2022 dia akan laksanakan QE sampai tu. Tapi jika in between masa tersebut dah okey, dia stop lah. So dia akan taper. Tapi dia letak satu durasi period, iaitu sehingga 2022. Contoh dia dua macam tu je. So kat situ nanti Fitri boleh nampak kuatnya sampai mana. Period tu penting. Okey. Fitri dia akan dapat dan Muhammad Fauzan ni, apa itu FOMC? FOMC ni Federal FOMC adalah Federal Reserve Market Committee. Dia adalah satu mesyuarat persekutuan Reserve Amerika. Dalam tu ada chairman yang namanya adalah Jerome Powell, chairman, dan juga governor, dan dia akan membentangkan polisi keuangan Amerika tentang situasi sekarang. Jadi cukup penting. So mula-mula sekali, okey, ni saya dah buka ni kontak emas kita, saya kecilkan dulu. Okey, untuk trade FOMC macam saya katakan, mula-mula sekali saya ringkaskan ya, sebab saya tinggal lagi 11 minit. Sebab sekejap lagi saya dihalau balik. Halau? Ganas tu. Okey, ini apa? Pegang satu panduan, iaitu panduan stock market. Siapa trade FOMC malam ni pegang Nasdaq. Nasdaq index dia panggil, ya. Dalam Nasdaq index ni boleh pilih dekat mana-mana yang bersesuaian. Macam ni kita ada investing.com. Ada setengahnya panggil Nasdaq Composite. Nampak yang ada ni, dia keluar benda macam ni. Ni yang saya tak berminat ni, saya tukarlah, saya tak nak ni. Saya pergi kepada Trading View. Okey, Trading View kat sini macam-macam analisa dia. Saya nak pinjam Nasdaq punya chart ya, yang ada kat atas ni, Nasdaq 100 Index. Okey, tengok betul-betul. Pegang benda ni, Nasdaq ni.
Kat sini tuan-tuan boleh tengok paling senang lah, summary neutral, moving average, buy sell. Ini apa yang sedia ada, ni semua percuma, dia boleh tengok. Tapi bukan ini yang saya nak tunjuk. Yang saya nak tunjuk adalah ini. Sekejap Dices. Sampai bond aja. Ni stok ni kumpulan dalam Nasdaq. Ni semua ni ada Tesla dan sebagainya. Ini pun tak tahu cakap Melayu ke cakap Inggeris ni. Gold silver update ratio. Ni ada analisa faham. Saya ambil lagi satu yang check. Okey. Dia pergi pada full chart. Okey, kita pegang dulu yang ini. Ini saya buang ni semua. Nanti okey, apa pilihan saya? Saya memilih untuk trade emas melalui FOMC. Okey. Saya pecahkan dulu kepada sorry. Candlestick. Okay. Baik. Ini adalah situasi dipanggil sebagai Nasdaq 100 counter, iaitu counter stok 100 Amerika yang dijadikan panduan penting terhadap kekuatan ekonomi. Ingat, kekuatan ekonomi negara, sesuatu negara diukur melalui pasaran saham. Dia bukan diukur melalui USD, Euro, GBP, bukan. Pasaran saham yang diterbitkan. Sebab itu adalah kekayaan negara yang sangat jelas, sebab pelaburan datang melalui pemilikan saham. Clean and clear, boleh faham ya? Okey. Apa yang saya nak jelaskan di sini, kita kembali, ni situasinya ya. Ni adalah pattern yang dipanggil sebagai uptrend. Betul? Baik. Ini namanya uptrend. Okey, habis kat sini. Okey, kita nampak. Alamak, dia lari. Sorry. Ni nama dia uptrend. Selesai. Okey, bermula uptrend. Selesai kat sini. Kat sini boleh nampak tuan-tuan saya tak warna biru boleh nampak Boleh. Okey, selesai. Biru. Okey, pattern yang sedang meningkat. Uptrend. Baik. Saya ajar Pak Haji trade yang dekat kampung tu. Minggu lepas dia orang loss sekali. Dah loss sekali dah, saya tengok. Okey, saya guna konsep yang sama. Okey. Baik, ini nama dia channel. Okey, apa yang saya nak tunjuk kat sini, this is sangat penting untuk tuan-tuan pilih pilihan sama ada ingin membeli atau menjual. Di cara dia, saya kembali pula kepada ini uptrend, ini adalah channel ya. Jelaskan pada kaunter emas. Saya kembali. Baik. Emas yang kita lihat minggu lepas telah break. Betul tak? Ini saya buang. Saya ambil balik pun tak apa. Ini saya buang. Ni sini ke sini. Nampak tak channel ni? Saya besarkan sikit. Baik. Ini minggu lepas channel kita, dia dah keluar daripada channel 3 segi ni. Dah terkeluar kan. Pak Haji macam saya ajar, selagi tak touch jangan entry. Selagi tak rebound pun jangan entry. Dia main kat situ kat situ. Tapi apa jadi bila dah terkeluar macam ni? Bila dah terkeluar macam ni, okey Pak Haji semua, tuan-tuan Haji, ini menandakan emas kita nak naik ke nak turun? Nak naik. Dia nak naik. Tapi kenapa dia tak naik terus? Ada sebab dan kenapa. Okey, ni kelas advance. Ini dipanggil sebagai, yang terkeluar macam ni adalah
Ini nama dia bullish pennant. Okay. Bullish pennant ni, apa maksud bullish pennant? Bullish pennant adalah satu pergerakan uptrend yang akan bersambung. Dia akan bersambung, maknanya dia akan menaik dan terus naik. Selesai bab yang tu. Saya ketepikan perkataan bullish pennant ni, saya buang supaya kita ada ruang. So di mana contoh untuk kita entry, kita dah nampak dia nak ke depan, dia nak naik, kan, nak naik. So kita ambil satu yang baru, ting, iaitu ni satu yang tinggi, ni satu, betul kan? Ni satu yang besar ni keluar, dia dah pecah dan dia keluar. So dekat mana dia nak naik lepas, maka dia perlu satu lagi lorong yang baru. So nampak trend line yang biasa ni, Pak Haji semua standby, dia terkeluar pada ni, kita buy. Terkeluar je kita buy. Tapi macam mana kita nak buy? Pegang volume yang ini. Ke sini pula perginya. Barulah kita tengok yang ini. Okey, untuk baca Nasdaq, untuk baca stok, sebab stok akan mendorong pergerakan emas. Okey, nampak dekat sini ada volume tak? Nampak ni perkataan volume atas ni, ribu-ribu banyak volume ni. Kecilkan sikit, besar. Nampak 11,437.09. Okey, 11,438.84. Ini jumlah volume hari ni yang sedang berlegar diniagakan. Maknanya dia aktif. Apa yang perlu kita buat? Jumlah ni Nasdaq kena bergerak dulu. Dia kena bergerak dulu untuk dia keluar daripada channel ni. Contoh, ni yang merah ni, sekarang ni ni dia kena push up, melepasi. Dia keluar di sini, maka kita punya emas kita akan buy. Okay, so dekat mana kita nak buy? Kalau kita takut, dekat mana kita punya stop loss? Stop loss dia, saya ringkaskan terus. Saya terus pergi kepada satu cursor. Kita tengok sebelah dia dan sebelah dia dan sebelah dia, dan ni yang paling tinggi. Sekarang harga 1969. Berapa yang paling tinggi adalah 1990. Jarak daripada 69 ke 90 adalah 237 pip. Jauh sangat. Takkan kita nak mana-mana letak 200 ke atas. Bullish pennant, dia punya sifat, dia akan kejar yang resisten dia, dan dia akan rebound untuk menjadikan candle yang sekarang sedang bullish ini sebagai dia punya support. Dan di mana cara tuan-tuan nak tahu jika tiba-tiba dia tak jadi naik, dia jadi jatuh? Di mana kita punya stop loss? Stop loss ni adalah di sini. Ini saya buang dulu semua. Ni saya buang, kita buat yang baru. Oleh itu saya letak satu pending order untuk buy. Buy saya adalah di yang ini, 1973 yang atas ni. Okey, saya letak satu pending order buy. Saya terpaksa laju saya ada 1 minit lagi sebelum saya dihalau. Saya letak 1973 tu yang atas tu. Ni saya punya buy stop. Di manakah saya punya TP? Tentu yang paling atas, atau yang lagi atas, atau yang lagi atas. Suka hatilah tuan-tuan nak TP kat mana pun, tak ada masalah. So saya letaklah yang paling atas. Berapa kat sini? 2063 yang paling atas. Atau yang lagi atas 2075. Letaklah 2075, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pilihan di tangan anda. Selesai, letak je, tebus. Pada kata apa dah, bila-bila nak dapat dah. Suka hati aku lah, aku punya TP. Apa masalah kau? Okey, di mana kita punya stop loss? Stop loss kita adalah ambil satu gazel, kita tengok di mana harga dia tidak pecah. Lihat, satu, nampak ni? Satu ni, ambil satu garisan. Satu support, simple je. Ni saya letak warna merah supaya senang baca. Ni, satu, dua, dia tak berapa touch, dan ini adalah support yang paling kuat. Kita nampak satu garisan yang penting. So di mana stop loss kita? Stop loss kita adalah apabila dia reverse, melepasi
1906 ni, maka gold tidak boleh dibeli. Dia akan menjadi dipanggil sebagai bearish flag hole. Ni dah advance sangat dah, tapi saya kecilkan sikit. So mana kita punya stop loss 1905, 1906, 02. Di sini 1900. 1900. Okey. Dekat selesai. Okey. Kena ingat ratio untuk tuan-tuan menang dalam kategori FOMC ni, commonly bullish pennant nisbah dia adalah 2 kali ganda nisbah 1. Kalau 100% profit, 50% adalah loss yang tuan-tuan kena tanggung. Money management masing-masing, tak ada masalah. Ini saya tunjuk macam mana cara je. Okey. So andai kata dia hit stop loss kita, ini bermakna dia keluar pada channel yang dah kita letak di sini. Ini memberikan petanda selling pressure terhadap emas akan berlaku. So emas akan dijual. So kita buy kita letak satu lagi pending order, kita kena reverse lawankan dia balik kepada sell stop. Alright, ini sell stop kita. Okey, tadi 1900. Okey, bermakna sell stop kita 1900. Itu sell stop kita. Alright, ini belum hit. So di mana TP kita? So untuk TP adalah pilihan lah. Di sini pun boleh 16, 17, 8 di sini pun boleh, 1958 pun boleh. Kita letak dulu 1960. 1860 pula makan saya. Okey, it's a simple TP, simple. Okey, selesai. So kita dah ada persediaan untuk kita menghadapi FOMC, sama ada hit ataupun tidak. Kenapa saya letakkan dia sebagai yang lebih ke atas? Kerana dia sedang membentuk dipanggil bullish pennant trend. Bullish pennant trend ini dia adalah continuation daripada the whole trend yang sedang berlaku sekarang. Alah, beralih pula ni. Iaitu trend yang sedang ascending. Okey, saya letak satu sini. Selesai. Okey. Dan macam mana cara kita nak nampak dia aktif dan dia terus bergerak? Untuk lebih jelas, kena tengok tuan-tuan punya Nasdaq. Ni, tunggu Nasdaq ni. Dia nak pergi mana? Dia keluar tak? Nasdaq akan bergerak dulu. Saham akan bergerak dulu. Fahamkan betul-betul. Tengok volume kita kat sini 11,044.1. Baca market open. Sekarang Wall Street dah bergerak. Ini 11.44, 11.43. Ni. Yang ini bertambah, volume dia semakin besar. Volume ni semakin besar, bermakna demand untuk stok akan semakin tinggi, maka gold akan ikut sama-sama. Boleh faham tak saya mengajar ni? Baik. Okey, sekian dulu pada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membantu, dan pilihan di tangan anda. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dahulu. Diharapkan anda semua dapat manfaat yang baik daripada penjelasan untuk segmen 146 ni. Esok kita ada borak bersama Berinto 9 malam, dan untuk segmen malam ni yang dikuasakan oleh SM Malaysia, saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.